Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penilai saya, Dr. Mawadah binti Muhammad. Nama saya ialah Siti Nasuha binti Azhari, nombor metrik 261246. Saya akan membentangkan tentang projek kertas akhir saya yang bertajuk Kesan Pengurusan Hijau terhadap Gaya Hidup Pelajar di UUM. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penilai saya iaitu Prof. Madya Dr. Abdul Aziz bin Othman, pensyarah-pensyarah saya, keluarga saya dan juga kawan-kawan yang telah banyak membantu saya menyiapkan projek kertas akhir saya ini. Baiklah, ini adalah poster untuk projek kertas akhir saya. Jadi, kita mulakan dengan bahagian pengenalan. Di bahagian pengenalan terdapat latar belakang kajian, pernyataan masalah dan juga objektif kajian. Untuk pengenalan, pengurusan hijau merupakan kajian yang amat penting bagi mengetahui kesan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar di universiti. Kajian penyelidikan ini dilakukan untuk mengkaji dan juga meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pengurusan hijau di persekitaran. Selain itu, pengurusan hijau juga merupakan isu yang sangat penting dan kritikal yang perlu diberi penekanan dalam universiti supaya pelajar dapat menikmati gaya hidup yang sihat dan juga selesa. Seterusnya ialah mengenai latar belakang kajian. Latar belakang kajian merupakan salah satu langkah awal untuk penyelesaian projek yang merangkumi kajian semula kawasan yang sedang dikaji, maklumat terkini, kajian terdahulu dan sejarah yang relevan mengenai isu ini. Istilah pengurusan hijau didapati berdasarkan karya yang dihasilkan melalui pencarian pekalan data dan sebahagian karya tersebut menumpukan kepada pengurusan alam sekitar EMS sebagai cara meningkatkan prestasi persekitaran dan perniagaan. Terdapat juga kajian baru yang menyatakan definisi pengurusan hijau sebagai amalan yang menghasilkan produk mesra alam dan meminimumkan kesan penggunaannya terhadap alam sekitar melalui pengeluaran, penyelidikan dan pembangunan serta pemasaran yang berkonsepkan hijau. Seterusnya, pengurusan hijau juga didefinisikan sebagai proses penerapan inovasi di seluruh organisasi bagi mencapai kelestarian, pengurangan sampah, mementingkan tanggungjawab sosial dan meningkatkan tahap daya saing menerusi pembelajaran dan pengembangan secara berterusan dengan merangkumi gabungan sepenuhnya melalui matlamat, strategi persekitaran dan strategi organisasi. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah mengenai kepentingan pengurusan hijau di universiti dalam kalangan pelajar UUM. Terdapat beberapa isu yang timbul menjadi permasalahan bagi mengukuhkan lagi pengalaman pengurusan hijau di universiti dalam kalangan pelajar. Permasalahan pertama ialah mengenai beberapa kajian kebanyakannya tertumpu kepada tahap keberkesanan pengurusan hijau di universiti. Seterusnya, kajian mengenai hubungan antara pengurusan hijau dengan gaya hidup pelajar ditemui masih rendah. Dan selain itu juga penyelidik berhasrat untuk mengkaji kesan yang berlaku akibat menggalakkan amalan pengurusan hijau di universiti. Objektif bagi kajian ini adalah mengenal pasti hubungan yang positif antara pengurusan hijau di universiti dengan gaya hidup pelajar dan untuk mengkaji kesan pengurusan hijau kepada gaya hidup pelajar di universiti. Seterusnya ialah bab 2. Dalam bab ini membincangkan mengenai kajian literatur. Dalam bab ini ada menunjukkan mengenai kerangka teoretikal dan juga hubungan antara pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar melalui hipotesis. Yang pertama adalah mengenai kerangka teoretikal. Kerangka teoretikal ini menunjukkan pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Terdapat 4 pemboleh ubah bebas iaitu pengetahuan, amalan, kesedaran dan juga persekitaran. Manakala pemboleh ubah bersandar ialah mengenai pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Seterusnya daripada kerangka teoretikal ini maka terbentuklah 4 hipotesis sebagai penyelesaian awal untuk masalah tersebut. Untuk menjalankan kajian ini, 4 hipotesis ini telah dibuat dan diuji melalui kajian ini. Hipotesis pertama adalah mengenai hubungan antara pengetahuan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Hipotesis kedua adalah mengenai hubungan antara amalan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Hipotesis ketiga adalah hubungan antara kesedaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Dan hipotesis keempat adalah hubungan antara persekitaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Seterusnya ialah mengenai bab 3 iaitu metodologi kajian. Dalam bab ini terdapat kaedah pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, reka bentuk soal selidik dan juga analisis data. Yang pertama adalah kaedah pengumpulan data. Kaedah ini menggunakan kaedah kuantitatif. Data diambil dari soal selidik dalam talian. Kajian ini menggunakan skala Likert 5 mata iaitu skala 1 sangat tidak setuju sehingga skala 5 sangat setuju. Yang kedua adalah persampelan iaitu responden yang terdiri daripada pelajar UUM. Yang ketiga ialah prosedur pengumpulan data iaitu disasarkan berasal dari pelajar semester 1 sehingga pelajar semester 7 diedarkan melalui Google Form. Yang keempat adalah reka bentuk soal selidik. Soal selidik ni dinyatakan dalam bahasa Melayu. Soal selidik terdiri daripada 6 bahagian iaitu bahagian A, B, C, D, E dan bahagian F.
Soal selidik dikembangkan berdasarkan kajian lepas. Dan yang terakhir adalah analisis data. Data akan menjadi kunci bagi pakej statistik untuk ilmu sosial iaitu SPSS. Seterusnya, bahagian 4 pula adalah mengenai keputusan dan perbincangan. Dalam bab ini membincangkan mengenai ujian kepercayaan, analisis deskriptif, analisis korelasi dan juga analisis regresi berganda. Yang pertama ialah ujian kebolehpercayaan. Ujian kebolehpercayaan ini menguji ketekalan dalam soal selidik melalui penentuan nilai alpha Cronbach. Jadual 4.1 ini menunjukkan bahawa nilai alpha Cronbach bagi pemboleh ubah pengetahuan ialah 0.692, amalan 0.563, kesedaran 0.577, persekitaran 0.840 dan juga pengurusan hijab terhadap gaya hidup pelajar ialah 0.624. Menurut Maria Tillman dan Jonathan Sinlock pada tahun 1997, perkali alpha Cronbach berkisar antara 0.80 sehingga 0.94, di mana nilai alpha mesti melebihi 0.5 dan dianggap sebagai boleh diterima. Oleh itu, ujian kebolehpercayaan ini menunjukkan bahawa semua pemboleh ubah kajian adalah boleh dipercayai. Seterusnya ialah mengenai analisis deskriptif, iaitu maklumat demografi. Dalam maklumat demografi terdapat mengenai bangsa, umur, semester, inasis dan juga jantina. Secara keseluruhannya, bilangan responden dalam kajian ini adalah seramai 100 orang responden. Jadual ini menyediakan maklumat demografi terperinci responden. Yang kedua ialah analisis korelasi. Analisis korelasi ini digunakan untuk mendedahkan kekuatan dan kepentingan pemboleh ubah dan juga mengukur berkaitan antara dua pemboleh ubah. Korelasi ini juga boleh ditentukan sama ada bersifat positif atau negatif melalui nilai R yang ditunjukkan, iaitu pada bawah 0.20 korelasi yang sangat rendah, pada 0.2 hingga 0.4 adalah korelasi rendah, 0.4 hingga 0.6 adalah korelasi yang sederhana, 0.6 hingga 0.8 adalah korelasi yang tinggi dan 0.8 hingga 1.0 adalah korelasi yang sangat tinggi. Untuk objektif 1 iaitu mengenal pasti hubungan yang positif antara pengurusan hijau dengan gaya hidup pelajar. Hipotesis 1 iaitu hubungan antara pengetahuan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar dengan P kurang daripada 0.05. Nilai R yang ditunjukkan ialah 0.375, menunjukkan hubungan yang rendah antara pengetahuan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Seterusnya, hipotesis kedua ialah mengenai hubungan amalan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar, menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara amalan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar, di mana nilai R yang ditunjukkan ialah 0.490. Hubungan ini adalah hubungan yang sederhana antara amalan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Manakala hipotesis ketiga ialah hubungan antara kesedaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Hubungan ini menunjukkan tidak signifikan antara kesedaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar kerana nilai 0.20 lebih besar daripada nilai P 0.05. Nilai R yang ditunjukkan ialah 0.129, menunjukkan hubungan yang sangat rendah antara kesedaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Hipotesis yang keempat ialah mengenai hubungan antara persekitaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Hubungan ini menunjukkan tidak signifikan antara persekitaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar kerana nilai 0.126 lebih besar daripada nilai P iaitu 0.05. Nilai R yang ditunjukkan ialah 0.154 adalah hubungan yang sangat rendah antara persekitaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji dua atau lebih pemboleh ubah bebas terhadap satu pemboleh ubah bersandar. Analisis ini boleh menentukan sama ada pemboleh ubah bebas memberi kesan terhadap pemboleh ubah bersandar melalui nilai-nilai R yang ditunjukkan. Bagi objektif kedua ini iaitu untuk mengkaji kesan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar di universiti melalui 3 langkah seperti ini. Yang pertama ialah perkali penentuan, kedua ujian statistik F dan yang ketiga ialah ujian regresi statistik T. Pertama, perkali penentuan berdasarkan jadual ini, dapatan kajian dapat disimpulkan bahawa pemboleh ubah bagi pengetahuan, amalan, kesedaran dan juga persekitaran memberi kesan sebanyak iaitu R2 0.334 atau 33% terhadap pengurusan hijau kepada gaya hidup pelajar. Jadi, pemboleh ubah ini dianggap besar kerana nilai R2 melebihi daripada 0.26 atau 26%. Jadi, pemboleh ubah bebas ini memberi kesan yang besar terhadap
pengurusan hijau kepada gaya hidup pelajar. Bagi ujian statistik F, jadual ini menunjukkan dapatan kajian ujian statistik F bagi menguji kesan pemboleh ubah pengetahuan, amalan, kesedaran dan persekitaran terhadap pengurusan hijau kepada gaya hidup pelajar. Dapatan kajian keseluruhan menunjukkan terdapat kesan yang signifikan bagi pemboleh ubah bebas terhadap pengurusan hijau kepada gaya hidup pelajar kerana nilai 0.000 lebih kecil daripada 0.05. Seterusnya ialah ujian regresi statistik T. Jadual ini menunjukkan dapatan ujian regresi statistik T bagi setiap pemboleh ubah pengetahuan, amalan, kesedaran dan persekitaran terhadap pengurusan hijau kepada gaya hidup pelajar. Dapatan kajian menunjukkan 4 pemboleh ubah bebas dimasukkan dalam model ini dan hanya 2 pemboleh ubah yang menunjukkan kesan yang positif iaitu pengetahuan 0.001 dan amalan 0.000 yang signifikan kurang daripada 0.05, manakala 2 pemboleh ubah lagi iaitu kesedaran 0.3665 dan persekitaran 0.659 tidak signifikan kerana nilai berikut melebihi daripada 0.05. Seterusnya, bab 5 ini membincangkan mengenai kesimpulan. Kesimpulan melalui penemuan dan perbincangan serta cadangan penyelidik turut disertakan dalam bab ini. Pertama ialah penemuan dan perbincangan. Pelajar bersetuju bahawa pengetahuan mengenai pengurusan hijau akan memberi kesan kepada gaya hidup pelajar. Pengurusan hijau ni sangat penting dalam semua aspek, antaranya bangunan hijau, teknologi hijau dan banyak lagi yang mengekalkan konsep hijau bagi mengekalkan kehijauan alam sekitar dan memberi kesan kepada kehidupan. Kajian ini juga boleh memfokuskan kepada orang ramai di lokasi tertentu pada masa hadapan, dan kajian masa hadapan mungkin termasuk penekanan kepada perspektif orang dari semua peringkat umur untuk menghasilkan keputusan yang lebih relevan. Yang seterusnya ialah mengenai keputusan pengujian hipotesis. Hipotesis pertama ialah hubungan antara pengetahuan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar mendapat sokongan, iaitu kerana terdapat perhatian yang rendah mengikut keputusan, namun ia masih signifikan kerana terdapat pelajar yang masih mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan hijau. Hipotesis kedua pula ialah hubungan antara amalan dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar juga mendapat sokongan kerana terdapat pautan yang sederhana dan masih signifikan mengikut keputusan kerana terdapat pelajar yang mengamalkan amalan pengurusan hijau bagi menjaga persekitaran agar mereka berasa selesa dan dengan persekitaran yang baik dan juga sesuai dengan gaya hidup pelajar. Untuk hipotesis yang ketiga, hubungan antara kesedaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar tidak mendapat sokongan kerana ia menunjukkan hubungan yang tidak signifikan kerana masih terdapat pelajar yang tidak mempunyai kesedaran mengenai pengurusan hijau. Hal ini kerana mereka kurang terdedah mengenai kepentingan pengurusan hijau yang turut memberi kesan terhadap gaya hidup pelajar. Hipotesis yang keempat ialah hubungan antara persekitaran dengan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar juga tidak mendapat sokongan kerana terdapat pautan yang sangat rendah mengikut keputusan dan tidak signifikan. Hal ini kerana pergaulan dan persekitaran pelajar tersebut tidak didedahkan dengan pengurusan hijau. Hal ini menunjukkan maklumat yang tepat dan jelas mengenai pengurusan hijau tidak sampai kepada pelajar tersebut dengan baik, dan ini menjadikan pelajar tersebut tidak terdedah dengan pengurusan hijau yang banyak memberi kesan yang positif terhadap gaya hidup pelajar. Yang terakhir ialah kesimpulan keseluruhan. Kajian ini dilaksanakan untuk mengetahui kesan pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Pelajar UUM mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai pengurusan hijau terhadap gaya hidup pelajar. Responden juga mengakui banyak kebaikan mengenai pengurusan hijau yang dapat memberi kesan baik terhadap gaya hidup pelajar melalui amalan. Responden juga masih belum terlibat secara menyeluruh mengenai kesedaran dan persekitaran yang kurang memberi kesan kepada gaya hidup pelajar. Kajian ini juga akan menjadi panduan kepada pelajar untuk mengetahui tentang pengurusan hijau yang akan memberi kesan kepada gaya hidup pelajar di universiti. Ringkasnya, pelajar bersetuju untuk menerapkan pengetahuan, amalan, kesedaran dan juga pengaruh persekitaran mengenai pengurusan hijau supaya langkah ini dapat memberi kesan yang baik kepada gaya hidup pelajar di universiti. Yang terakhir, jika ada sebarang pertanyaan boleh hubungi saya melalui email iaitu nasuiha98@gmail.com atau melalui WhatsApp pada nombor 0112400843. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.